Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua penonton setia Borak Dahsyat. 2 minggu lebih kurang kita tidak bersua. Hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama untuk membincangkan topik-topik yang sentiasa berlega di sekeliling kita. Isu politik tidak boleh diasingkan dengan kehidupan masyarakat kerana bagaimana politik itu memimpin sebarang polisi, sebarang aktiviti, sebarang gerakan rakyat itu akan memberi kesan secara langsung kepada pola persekitaran rakyat yang berlangsung pada hari ini. Kalau kita bercerita soal ekonomi gagal diurus, jika kita bercerita soal kesihatan gagal diurus, jika kita bercerita soal masyarakat sosial itu terbiar dan sebagainya, peluang pekerjaan tidak nampak ke mana, itu semua berkisar dalam apa yang berlaku soal kegagalan tadbir urus dan juga tata kelola pentadbiran negara. Jadi hari ini kita akan membincangkan terus kepada tajuk berkenaan dengan kerajaan gagal dan tiada majoriti. Tan Sri Muhyiddin Yassin sila letakkan jawatan. Hari ini kita sangat bersedih kerana penjangkitan wabak COVID hari ini paling tinggi, 13,215 dengan 110 kematian. Tak kala sudah lockdown, sudah darurat, sudah PKPD dan pelbagai juga yang telah dikenakan oleh kerajaan. Kita akan bawa 3 orang panelis pada malam ini. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen KAPA, merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk, 2 minggu tak berkeudara. Geram macam mana? Ya. Keadaan kerinduan itu meresapi jiwa untuk memperjelaskan tentang keadaan yang berlaku pada hari ini. Terima kasih, Datuk. Kita berinteraksi malam ni. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk. Yang kedua, Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, pakar perlembagaan dan juga merupakan Ketua Pembangkang Dewan Perak. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih Saudara Omar. Jumpa lagi. Doktor, saya rasa dalam waktu krisis perlembagaan tu majoriti ada ke tak ada, saya rasa doktor yang menjadi antara individu paling laris untuk dirujuk. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita malam ni. Dan panelis yang saya rasa ni antara panelis tetap kita lah yang dari yang boleh memberi pandangan daripada side UMNO, Yang Berhormat Datuk Seri Kamal Amir, pengurusi tetap veteran UMNO. Apa khabar Yang Berhormat Datuk Seri? Salam, saya bukan Yang Berhormat. Yang Berhormat pula. Saya tak mau jadi Yang Berhormat. Minta maaf. Itu macam InsyaAllah. Rasa 2 kali tersasul dah. Yang lepas pun tersasul Yang Berhormat juga. Tak mau. Saya takut Khalifah Umar Al-Khattab dia kata saya tak mampu untuk berada di akhirat nanti kalau tak menjadi pemimpin yang baik. Tak nak saya. Saya nak jadi pembalun saja. Tak betul, kalau tak betul saya balun. Baik, jadi hari ini Datuk Seri berada pada platform yang terbaik untuk kita suarakan kegelisahan rakyat yang melanda negara pada hari ini. Jadi untuk secara langsung, sebab kita pun akan berkeudara di beberapa platform media sosial, jadi bagi yang sedang menyaksikan, anda boleh komen, boleh like dan juga boleh share ke seberapa banyak platform yang anda ada supaya kita dapat memberi pencerahan kepada rakyat. Soal apa keputusan yang mereka hendak buat, itu nombor 2. Yang penting kita sampaikan supaya mereka ada pertimbangan dalam membuat keputusan itu. Dan kita juga ada adakan undian di Twitter dan juga di Facebook. Anda boleh lihat adakah wajar Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan segera melihat kepada kerajaan gagal hari ini dan ketiadaan majoriti. Kita akan umumkan hasil keputusan undian pada akhir siri forum pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa saya mulakan dengan Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari dulu untuk kita kupas berkenaan dengan perlembagaan sedikit, terutama dalam soal majoriti dan keabsahan kerajaan hari ini. Yang Berhormat Doktor, sewaktu awal penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional, ianya dikira secara en bloc. Makna kata parti politik melalui dokongan ketua-ketua parti. Itu yang kita faham, kan? Semua berkumpul waktu itu. Namun apabila terdapat ketua parti yang menarik sokongan dan hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri hari ini, dikatakan pula oleh Peguam Negara bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri dan jemaah menteri sedia ada ternyata masih kekal untuk terus menjalankan kuasa. Peguam Negara juga dia kata buat masa ini kerajaan tidak mempunyai apa-apa fakta jelas yang menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Dan juga disebut juga dalam perkara 43/2 tak silap saya,
penentuan sama ada seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri, bukannya melalui kenyataan oleh ketua-ketua parti. Ini seperti bercanggah. Waktu nak tubuh hari itu ketua-ketua parti penting. Bila nak tumbang ketua-ketua parti dah tak ada, umpama dah tak ada nilai di situ. Jadi mungkin rakyat keliru, mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Doktor. Silakan. Terima kasih Saudara Omar. Sebenarnya kalau kita rujuk Perlembagaan Persekutuan, peruntukan yang secara langsung menyentuh hal ini ialah pasal 4 ya. Perkara 43 pasal 4 yang menyebut soal kehilangan majoriti yang menuntut atau mewajibkan Perdana Menteri meletakkan jawatan. Itu saja. Di luar parlimen, dalam parlimen, pakai SD itu tak disebut. Ya, itu soal yang lain. Dan saya sebenarnya telah pun juga ada membaca komen dalam Facebook, termasuk yang dibuat oleh Tan Sri Dr. Nordin Kardi, yang mengatakan bahawa apa yang saya cakap itu hanya hearsay. Saya tidak yakin ataupun saya tak pasti sama ada Tan Sri Nordin itu faham hearsay atau tidak. Kita nampak semua sidang akhbar, sidang media yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, hearsay apa? Berjuta orang nampak atau ratus ribu orang nampak, hearsay apa? Kita nampak sidang akhbar dia menarik sokongan itu. Soal bila nak tarik, macam mana nak tarik, itu soal lain, tapi ditarik, ya. Dan kalau tengok grafik yang dibuat oleh IDE, Institut Darul Ihsan, waktu itu sokongan ataupun kerusi yang tinggal kepada Perikatan Nasional hanya tinggal 77, ya. Jadi dalam keadaan seperti itu, sebenarnya sebelum itu saya nak sebutkan masalah ini adalah masalah yang melibatkan 3 cabang utama, ya. Jadi bukan mudah kita nak menangkap ke nak memaksa, ya. Maksud saya ialah dia melibatkan Dewan Perundangan ataupun legislatif, eksekutif dan kehakiman. Jadi 3 benda ni yang terbesar. Jadi bukan mudah. Yang saya rasa ataupun mau tidak mau dia akan melibatkan juga institusi yang memayungi ketiga-tiga cabang itu, iaitu yang Tan Agong, ya. Jadi sekarang yang perlu ialah dibenarkan ataupun dipaksa untuk dibuktikan ataupun ditunjukkan bahawa majoriti itu masih bersama dengan Tan Sri Mahyadin ataupun Perikatan Nasional. Saya nak sebutkan juga bahawa sama ada sokongan itu kepada PN ataupun Perdana Menteri sama sahaja. Sebab Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri adalah tiang seri kerajaan. Kalau tumbang Perdana Menteri, tumbang kerajaan, tumbang kabinet. Kalau tumbang Menteri Besar, tumbang exco, tumbang kerajaan. Dan seterusnya. Jadi tak timbul soal, oh ini kita tarik sokongan kepada PN saja, bukan Perdana Menteri. Oh, ataupun kita nak tukar Perdana Menteri, bukan kerajaan, tak, dia tak jadi macam itu, ya. Jadi itu antara perkara yang mungkin kecil yang perlu dijelaskan. Jadi berbalik kepada soal tadi yang saya katakan secara teknikalnya telah pun tumbang, bagi saya dah tumbang, dah tinggal lagi masalah sekarang oleh kerana tidak ada siapa yang pedulikan perkara itu, ya. Dan dia pun terus lantik Timbalan Perdana Menteri, yang saya pun pelik juga, sampai sekarang ulang angkat sumpah lagi, dah seminggu dah. Sebab kebiasaannya, convention ialah angkat sumpah, ya. Supaya ada bukti, supaya nampak dia punya ceremonial part itu. Dah tak, belum ada lagi, dia dah masuk pejabat dah, ya. Ini pun satu perkara yang agak menimbulkan persoalan juga, kenapa tak dibuat, bukan? Jadi pada saya, selagi dia tidak dibuktikan ataupun tak dijawab, bermakna andaian itu tepat. Dan saya fikir kita jangan dengarlah cakap Guam Negara itu, sebab dia orang Muhyiddin, dia ada sebahagian pada kerajaan, ya. Jadi dan sepatutnya kalau segi undang-undang pun, kalau saya dah sebutkan beberapa kali, sebenarnya waktu Ketua Pembangkang pada tahun 2020 yang lepas, hujung tahun 2020, mengatakan bahawa beliau ada majoriti. Waktu itu sepatutnya pun telah pun diambil kesempatan untuk menguji siapa yang ada majoriti. Jadi tak boleh dibiarkan. Jadi sekarang ini yang jadi problem ialah sama ada sekarang ataupun dahulu sebelum ini, bila dakwaan ataupun claim itu wujud, tak dipedulikan, ni yang jadi masalah,
Ya, sepatutnya kalau dari segi undang-undang ada klaim kena tengok, kena cek. Jadi kepada Tan Sri Nordin dan juga kepada Peguam Negara, respon saya kenapa diam saja? Kalau kata dia ada majoriti, tunjukkan majoriti. Majoriti itu ada pada menteri. Maksudnya macam contohnya waktu UMNO diharamkan. UMNO diharamkan dahulu kan waktu tahun 87, ya. Oleh kerana waktu itu timbul keraguan dan kekeliruan, maka Dr. Mahathir menghimpunkan ahli-ahli parlimen di luar parlimen untuk membuktikan bahawa kerajaan masih lagi intak walaupun UMNO telah diharamkan. Oleh kerana ahli-ahli parlimen waktu itu masih lagi menyokong kerajaan Barisan Nasional, masih lagi bersama dengan kerajaan Barisan Nasional. Jadi sepatutnya begitu. Maknanya Muhyiddin boleh panggil dia punya ahli parlimen dan bukan setakat berhimpun secara dalam gelap dekat Jalan Bellamy. Ya. Doktor. Ya, Muhammad Doktor. Okey. Kalau kita melihat secara detail, teliti beberapa orang ahli parlimen yang dah secara terbuka menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Antaranya Jerantut, Cameron Highland. Betul. Lepas tu Bagan Datuk Presiden UMNO kan. Kemudian Macang, Gua Musang, of course, Pekan dan juga Pengerang timbalan timbalan Speaker Dewan juga bersetuju dengan kenyataan itu. Makna kata kalau kat sini je dah lebih kurang 7 dah tarik sokongan. Dalam hal ni, kalau kita baca dari segi awalnya memang dah tiada majoriti. Tiada. Tetapi apa kesannya apabila Perdana Menteri masih lagi tidak berkeras untuk tidak meletakkan jawatan? Ini yang jadi problem. Oleh kerana seperti yang saya katakan dalam permulaan tadi, dia melibatkan 3 cabang yang terbesar, iaitu parlimen, eksekutif dan juga kehakiman. Jadi kehakiman tidak ada kuasa untuk menentukan parlimen dan sebagainya, dan parlimen telah pun memang dikunci dan tak dibuka. Jadi tak ada cara untuk kita untuk memaksa bahawa majoriti itu dibuktikan dan ditunjukkan secara terbuka, secara terus. Tak ada. Ya. Cuma kita mengharapkan bahawa Perdana Menteri yang ada ni seorang yang bermoral. Ya. Bukan seorang pencuri, bukan. So, saya ingin juga menyebutkan bahawa sebenarnya kita ni budaya moral tinggi dah ada dah. Waktu Tengku Abdul Rahman diberikan signal pada tahun 1970 bahawa dia tidak lagi digemari oleh pimpinan UMNO. Dia letak jawatan tanpa menyebut soal majoriti pun. Begitu juga Datuk Hussein On pada tahun 1978 bila dia, walaupun dia menang, tapi di dalam UMNO sudah ada riak-riak bahawa ada orang cabar dia walaupun dia menang sebagai presiden, dan dia letak jawatan 2 tahun selepas itu. Ya. Jadi maknanya dalam budaya politik itu sudah ada kesediaan untuk meletakkan jawatan apabila sudah tidak popular. Jadi sekarang ni saya tak tahu nak kata apa dah. Manusia jenis apa ini? Ya. Ini yang jadi problem. Jadi undang-undang ni dia sampai ke peringkat ini, minta maaf, dia dah tak ada apa benda. Namanya kita pulangkan pada pelakon-pelakon itu untuk mengambil sesuatu yang dianggap wajar. Sebab itu ada convention. Maknanya satu benda yang dipatuhi oleh pelakon-pelakon politik. Jadi kita tak menjangka lah ada orang yang muka tebal macam ni, tapi dia kata saya bodoh pun tak apa. Kita nak buat macam mana kan? Terima kasih Muhammad Doktor. Sebab kita melihat yang kita faham, yang kita belajar itulah dia. Apabila dah tak ada majoriti, letak jawatan. Kan? Tetapi kuncinya itu adalah mesti kena letak jawatan dulu. Sekarang tak diletak-letak. Jadi itu saya nak tambah lagi satu. Sila, Doktor. Kalau kita semak dokumen yang lama draft perlembagaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Reid, dalam draft yang pertama tu ada disebut bahawa yang di-Pertuan Agong boleh pecat Perdana Menteri yang enggan letak jawatan walaupun sudah hilang majoriti. Cuma benda ni tak ada dalam dokumen ada sekarang ni. Tinggal lagi sebagai satu pandangan undang-undang, pada saya itu pandangan yang sound, yang betul. Tinggal lagi tak di-carry. Dan saya pernah sebutkan bahawa sebenarnya apabila yang Tuan Agong diberikan kuasa oleh Reid untuk memecat Perdana Menteri yang enggan letak jawatan, tak ada apa sebab Perdana Menteri sudah mati pun. Dia dah tak ada majoriti, maknanya sudah mati dah. Maknanya kita cuma keluarkan daripada jalan supaya orang boleh lalu, itu saja sebenarnya. Nothing big, no big deal pun sebenarnya, kalau kita tengok hakikat yang sebenarnya. Okey, terima kasih Doktor. Sebab itu jarang yang diangkat tentang Suruhanjaya Reid punya resolusi pada ketika itu. Jarang diangkat sebagai perbincangan. Memang ada, sebab ada satu peguam tanya dengan saya kata kuasa ataupun peruntukan itu ada disebut oleh
Rate tetapi tidak ada, tinggal lagi dalam akid negara ada. Dan tak Betul. salah pun sebenarnya. Tinggal lagi tak diangkat saja. Dan cantik jika itu dapat dikupas lebih detail lagi dalam topik perbincangan kita. Saya lanjutkan terus kepada Datuk Seri Kamal Amir. Datuk Seri, kita semua tahu tentang kenyataan media pukul 1 pagi Presiden UMNO. Kita baca, kita menunggu 20,000 rakyat dalam satu Facebook itu menunggu. Jangan julung-julung kali pukul 1 pagi menunggu apakah yang nak disampaikan oleh Presiden UMNO. Kemudian yang menjadi kekeliruan kita adalah Presiden UMNO telah menyatakan dalam sidang media itu untuk menarik sokongan. Okay, kita jelas yang itu. Tetapi keesokannya Datuk Seri Najib Razak apabila ditanya oleh media dan juga ada kecoh beberapa ahli parlimen Barisan Nasional kata setia bersama kerajaan dan sebagainya, beliau kata bahawa saya petik daripada kenyataan dikeluarkan oleh Esra Awani, keputusan MKT UMNO malam tadi bukan bermaksud menarik sokongan kepada Perikatan Nasional. UMNO menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai memberi laluan kepada pentadbiran sementara dengan tempoh dan matlamat tetap bagi menyelesaikan isu COVID. Bagaimana yang Datuk YB Dr. Aziz kata tadi, tarik sokongan kepada Perdana Menteri, maksudnya habislah kerajaan ni. Dah memang jatuh lah. Tetapi berbeza pula, bercanggah pula dengan yang Datuk Seri Najib Razak respon. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat hal ini, Datuk? Assalamualaikum, terima kasih Saudara Omar. Cuma saya, mukadimah saya, pertama-tama sekali, sebenarnya negara kita ni sakit. Rakyat sakit. Perdana Menteri sakit. Ekonomi sakit. Segala-galanya sakit. Inilah jadinya. Yang berhormat Datuk Seri Presiden, saya betulkan, dia berucap pada pukul 12.03 pagi. Rekod semua tu ya. Tersilap sikit, sorry. Pukul 1, 12.03 sampai pukul 1. Panjang, dia beritahu 7 perkara. Kenapa dia majlis tinggi? Bukan dia. Ini masalah kadang-kadang. Orang kata ZMT, bukan ZMT. Ini ketetapan UMNO. Dia melaksanakan apa yang UMNO tetapkan. Iaitu UMNO, kalau nak ikutkan pada Perhimpunan Agung 28 hari bulan Mac tu hari dah tarik dah. Sebab itu Tok Mak Hassan, Timbalan Presiden kata, UMNO ni janganlah jadi gajah lalu ranting tak patah. Kemudian dia kata jangan silap pulut. Ini sekarang ni semua main-main silap pulut lah ni. Jadi sebenarnya baca ini kenyataan ni bidang kadang-kadang media ni adalah dia panggil satu yang diatur untuk mengelirukan pemikiran warga ya. Dalam keadaan negara kita sakit ni orang cepat mudah. Sebenarnya kata Datuk Seri Najib, saya betulkan, dia sebagai orang parti, dia akan ikut apa saja keputusan parti. Jadi sepatutnya semua ahli parlimen dia kena ikut keputusan parti. Bila nak tarik tu, kalau saya bersetuju dengan pandangan Dr. Aziz Bari tadi, bahawa tarik itu is up. Dalam keadaan sekarang ini, parlimen tak bersidang. Itu yang menjadi masalah besarnya. Jadi kalau parlimen bersidang, then only ahli parlimen buat ketetapan lah. Sama ada mereka nak mengikut parti ataupun mengikut mereka sendiri. So being a party man, they have to follow what the party decide. Jadi bagi saya tak timbul kalau soal ni ahli parlimen ikut tak ikut. Malahan kenyataan yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri pun dia mengatakan bahawa dia ikut kehendak parti. Cuma dalam keadaan kesesuaian waktu. Dia berkisar pada kesesuaian waktu. Saya cakap tadi dalam keadaan sekarang ni keadaan negara yang sakit. Ekonomi kita sakit. Dan yang memeranjatkan saya dalam 3-4 hari lepas apabila Bloomberg melaporkan we are become a failed state. Kalau ini berlaku, kita akan jadi macam di Greece. Ini satu benda yang bukan boleh main-main Saya amat mengharapkan bahawa pimpinan negara yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana tu berfikir secara serius. Masalah sekarang ni kita nak cari doktor. Seroma. Negara kita sakit, tenat sekarang ni. Ekonomi kita sakit, saya ulangi ya. Negara sakit, ekonomi sakit, rakyat sakit. Hari ini 13,000 lebih jangkitan virus corona. This is not a joke. Rakyat terdedah kepada maut dan saban hari kita tengok mayat diusung, bawa ke tanah perkuburan, keluarga tak boleh nak melawat dan bila kebumian tak dapat dilakukan sesempurna bagaimana kebiasaan budaya kita ya. Dan dalam keadaan begini
masih lagi soal politik. Aku berkuasa, orang ni berkuasa, aku sokong, orang tak sokong. Dan bagi saya kadang ini, saya amat kecewa dengan sikap pimpinan yang tidak sedetik pun memikirkan soal untung nasib rakyat. Sekarang ni, bunuh diri berapa ramai? Yang bergaduh laki bini dekat rumah berapa ramai? Anak yang tak makan, rumah tak makan sehari sekali. We are going back pada zaman bukan pre-independent, bukan pasca kemerdekaan. Kita berada pada pasca perang dunia zaman Jepun dulu. Susahnya rakyat hari ini. Makanan tak ada, yang tak ada kerja, dan pimpinan tak memikirkan soal how to correct the economic now. Datuk Sri, okey. Saya balik semula kepada soalan yang dalam kerangka itu. Apabila UMNO mengatakan dah tarik sokongan, serta-merta. Tetapi ahli parlimennya masih di situ. Jadi macam seolah-olah tiada nilai. Saya tidak menjumpa perkataan yang sesuai, tapi bagaimana kerajaan itu masih di situ, Perdana Menteri masih orang yang sama. Ya, betul. Dan kalau Datuk Seri, cuma kalau saya panjangkan sikit, kalau berdasarkan rekod speaker Dewan Rakyat ni, setiap usul undi tidak percaya itu memang tidak pernah dapat diangkat. Betul. Makna kata jalan mudah kena umum tarik sokongan di luar Dewan untuk mengabsahkan penarikan sokongan itu. Jadi macam mana Datuk Seri melihat situasi itu? Legitimasi ataupun keabsahan Perdana Menteri memang dah tak ada sebenarnya daripada awal lagi. Kita katakan apabila penarikan awal, apabila Jazlan, mula Tengku Razli Hamzah dengan Nazir Aziz dah tarik, waktu itu dah tak ada dah sebenarnya. Tapi sebab macam tu saya kata dengan saya nak bertanya pada Dr. Aziz Bari bahawa dalam keadaan sekarang ini, pengalaman saya I'm not the lawmaker, saya bukan pengubah undang-undang, saya bukan pengamal undang-undang, bahawa seseorang itu mesti dibuktikan legitimasinya. Dan yang paling penting sekarang ni, bila Omar bertanya pada saya tentang sikap ahli-ahli Parlimen UMNO, sikap ahli-ahli Parlimen UMNO dan members of the cabinet minister, dan kita sebagai parti, kita dah berarahan tarik. Tetapi kalau mereka tak tarik, ini sebab kita tak ada anti-hopping law. Dr. Aziz Bari, kita tak boleh, kalau kita suruh paksa juga, itu bertentangan dengan hak asasi kemanusiaan. Itu kebebasan dia. Sepatutnya dia kena sendirilah. Dia kena sedar diri bahawa dia itu bertanding dulu tu oleh pelantikan UMNO. Tapi orang nak tak guna budi, nak buat macam mana seorang ini keadaan sekarang ni. You tak boleh nak salahkan UMNO. Kita tidak menyalahkan UMNO, Datuk Seri. Kita cuba lebih memahami UMNO sekarang. UMNO dari dulu lagi sentiasa menyantuni warganya. So ramai dulu kalau you tengok sejarahnya daripada merdeka lagi. Ada juga menteri-menteri yang bermasalah. Bila Tengku Abdul Rahman nak pecat apa semua, bermasalah. Macam mana Tengku Abdul Rahman menyantuni. Contohnya Menteri Besar Perak. Dr. Aziz Bari boleh sahkan pada saya. Apa Tengku Abdul Rahman buat? Masa itu dia krisis dengan Sultan. Jadi akhirnya yang almarhum Tengku Abdul Rahman, pujuk dia hantar sebagai duta. That is how UMNO menyantuni warganya. Dan kita, satu benda saya nak beritahu, kita bukan parti-parti seperti yang lain. Sebab kita nak ambil tindakan disiplin dan sebagainya kepada setiap ahli itu, dia ada dia punya tomadinah dia. Dia tak boleh macam, kita bukan parti-parti yang lain. Parti lain kata, kau tak ikut cakap aku pecat. UMNO tidak begitu. Untuk memecat seorang ahli itu, dia melalui proses yang begitu panjang. Ini bukan mudah. Sila Omar. Baik Datuk Seri, saya akan lanjutkan kepada Datuk Abdul Sani. Sila. Maksudnya kat situ adalah ujian dan juga pertimbangan untuk akar umbi UMNO melihat UMNO dah buat keputusan, tapi siapa yang party man mematuhi benda tu. Itulah pertimbangan yang untuk ahli-ahli UMNO nanti. Benar. Terima kasih Datuk Seri. Saya panjangkan kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Sani. Datuk melihat kalau dalam kebiasaannya bila kita cerita tentang pergolakan politik, pembangkang mesti ada di situ. Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar mesti ada dalam picture itu. Tetapi dalam waktu ini dilihat tidak ketara pelibatan pembangkang dan juga Pakatan Harapan dalam waktu ini. Bagaimana Datuk melihat pergolakan kerajaan Perikatan Nasional ni jika sekadar tukar Perdana Menteri, Menteri Kabinet apa semua orang yang sama. Makna kata soal kebertanggungjawapan itu masih bersama. Kan, dia sekadar salin orang yang ketuai je. Tapi kegagalan menteri itu yang mengetuai masih dipikul oleh semua yang berada di dalamnya memberi sokongan. Jadi apa pandangan Datuk dalam dua perkara itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena tengok balik chemistry penubuhan Perikatan Nasional ni. Apabila Muhyiddin dilantik sebagai
Perdana Menteri dicadangkan, maka tertubuhlah Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional ni dia tak ada asas, dia tidak ada manifesto. Saya bersetuju dengan Tan Sri Rafidah Aziz yang menjelaskan bahawa kegagalan itu berpunca daripada asalnya itu penubuhan Perikatan Nasional yang tidak menjurus kepada mandat rakyat. Jadi apa yang dilihat bahawa bila berlakunya gabungan Perikatan Nasional daripada mereka awal lagi pun UMNO dah kata dia tidak masuk dalam konteks dalam kumpulan Perikatan Nasional, tapi dia menyertai kerajaan. Begitulah keadaan yang berlaku berterusan. Jadi kegagalan ini berterusan disebabkan oleh ketidakadanya satu guideline ataupun nadi kepada setiap organisasi itu ditubuhkan. Jadi apa yang saya nampak bahawa kegagalan daripada Tan Sri Muhyiddin ini sebenarnya terlibat secara keseluruhannya Perikatan Nasional. Jadi apa yang Dr. Badri cakap tadi itu, maka Perdana Menteri dia guyup, automatik semua guyup. Jadi dia tak ada tapi-tapi lagi dah. Jadi dia mewakili antara tempoh utama iaitu Perikatan Nasional. Maka perlihatkan daripada apa yang telah pun dibahaskan di luar sana, termasuk parti-parti politik. Kegagalan Tan Sri Muhyiddin ini sebenarnya mencorakkan kegagalan Perikatan Nasional, dan saya tidak menampak bahawa replacement daripada Perikatan Nasional itu akan memungkinkan perkara itu mendapat penambahbaikan, kerana ini juga tidak ada sistemnya konkret, dan kepimpinan itu bukan dipetik-petik seperti mana kita petik buah kelapa ataupun buah betik. Yang kita buat kali ini adalah untuk penanaman kepimpinan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya juga terpanggil kerana baru-baru ni Tun Mahathir ada membicarakan soal beberapa orang tokoh-tokoh yang begitu dianggap sebagai yang layak, seperti Datuk Seri Azmin Ali contohnya, ataupun Mukri contohnya. Dan saya diberitahu Adi Syam pun memainkan peranan, Datuk Seri Isham Hussein yang begitu agresif. Sebenarnya kita kena lihat sejarah personality seseorang itu perlu juga diambil sebagai perkiraan utama. Macam katakan kegagalan Perikatan Nasional ni berkait rapat dengan peranan utama Menteri-Menteri Kanan ni. Dalam keadaan rakyat susah sengsara begini, tiba-tiba dilantik Timbalan Perdana Menteri, dilantik Menteri Kanan, dah ada Menteri Kanan, dilantik Menteri Kanan, berapa banyak Menteri Kanan pun tahu, tapi penunjuk atas keputusan result dia tu, kegagalan itu bertambah parah. Hari ini 13,000 orang positif COVID-19 ni. Apa jadahnya kita buat ni? Kita tak, sistem apa yang kita pakai? Berterusan begini, maka tidak akan selesai masalah. Kegagalan ini, sistem itu dah bobrok. Dan kita berterusanlah keadaan kebobrokan. Dan kita pula, Tun Mahathir menamakan Azmin Ali. Azmin Ali dah gagal. Kita dah susah ni. Dalam keadaan kita Jerman punya pelaburan. Begitu juga dengan Jepun punya, dah bagi amaran dekat kita ni. Kalau you tak sustainable your policy, kita akan keluar. Yang kau nak pergi lari, pergi nak cari luar negara, jaga dalam dulu. Itu sebab saya katakan bahawa kegagalan para Perdana Menteri ini adalah keseluruhan daripada Perikatan Nasional. Mewakili. Jadi apa yang boleh kita rumuskan ialah kegagalan Perdana Menteri itu sebenarnya mewakili keseluruhan Perikatan Nasional yang kerajaan yang ada pada hari ini. Maka atas sebab itu saya percaya dan yakin dengan nama-nama yang ditonjolkan oleh Tun Mahathir. Itu sebenarnya Tun Mahathir pun kena pening juga kepala dia fikirkan dia ni. Tapi apa yang dinamakan tu sebenarnya punya rekod yang terlalu menggerunkan. Macam Isyamuddin, dia punya rekod dia menggerunkan. Dengan helikopternya, dengan kapal perang. Saya pun tak nampak sebenarnya apa kehebatannya. Pergi dekat China, Big Boss lah, Big Brother lah, apalah. Apa jadahnya. Kita sebenarnya dalam keadaan konteks hari ini tidak mencerminkan keadaannya sebenar berlaku. Yang rakyat hari ini menderita dan sengsara. Di mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Kamal Amir tadi. Dan itulah kegusaran rakyat sebenarnya. Datuk cerita tentang kegusaran rakyat sebenarnya. Kalau kita faham tentang apa rakyat harapkan, apa perubahan daripada pendekatan dan juga nak melihat negara ni dipandu oleh dalam keluar daripada krisis yang berlaku. Beramai penganalisa politik menyatakan bahawa pelantikan TPM itu, Timbalan Perdana Menteri itu, untuk menstabilkan politik. Kan? Tapi keesokannya UMNO keluar. Jadi macam mana Yang Berhormat Datuk melihat signifikan pelantikan Timbalan Perdana Menteri, lepas tu Menteri Kanan lagi dalam hal ni mengurangkan beban rakyat itu, macam mana?
tak rasional langsung dalam latihan ini. Sekarang ni rakyat tengah sengsara. Rakyat dia tak mau disibukkan dengan Timbalan Perdana Menteri ke Menteri Kanan ke. Rakyat nak makan, rakyat nak hidup, nak survive. Kita kena faham sengsara rakyat ni atas perbuatan kita. Buat sistem yang buhara. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Buat darurat. Buat macam-macam buat untuk. Tapi dia punya orang yang bertanggungjawab, orang yang sama. Datuk Seri Ismail Sabri juga yang menjadi pengerusi MKN, dan dia juga atas tanggungjawab description dia sendiri membuahkan hasil yang terlalu menggerunkan dan amat memberikan ketakutan kepada rakyat waktu ini. Rakyat dah teruk sengsara dia. Tak perlu saya ulas apa yang Datuk Seri Kamal Amir cakap tadi, tapi bertunjuk bahawa mengatakan bahawa negara dalam keadaan yang sungguh memilukan dan rakyat cukup sengsara dengan keadaan yang apa sistem yang kita amalkan waktu ini yang tidak langsung bermanfaat kepada rakyat yang ada pada hari ini. Ya, suara Omar, suara. Sorry. So, terima kasih kepada Datuk. Sebelum sebab tadi Datuk ada sebut tentang pelantikan Timbalan Perdana Menteri. Sebelum saya pergi kepada Dr. Aziz Bari, saya nak tanya kepada Datuk Seri Kamal Amir dulu berkenaan dengan pelantikan itu tadi. Datuk Seri kata bahawa ini adalah ujian kepada UMNO untuk melihat siapa yang mengikuti keputusan parti yang setia pada parti. Yang setia ialah patuh lah kan, patuh dengan keputusan MKT itu. Tapi dalam masa yang sama, saya pun agak keliru sendiri dalam keadaan kita nak menarik diri, tidak mahu menyokong, tetapi kita mengucapkan tahniah kepada orang yang dilantik oleh orang yang kita tak percaya tu. Kan? Kita mengucapkan tahniah atas pelantikan Timbalan Perdana Menteri yang dilantik oleh Perdana Menteri yang kita tak percaya. Jadi macam mana Datuk nak memberi logik kepada masyarakat dalam pendirian UMNO itu, Datuk Seri? Saya nak beritahu, ini bukan pendirian UMNO, pendirian akar umbi jelas. Kalau saya kata ini pendirian UMNO, tidak. UMNO punya pendirian dia bagi tahu pada mesyuarat pada 26 bulan Februari, tak silap saya, 29 Februari, bahawa kita tidak menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tapi bila ditawarkan pada hari Majlis Tinggi nak bermesyuarat tu, jadi terpulang pada Tuan Badan lah. Jadi bila Tuan Badan tu bertanya pada Presiden nak kata apa? Takkan kata no. Kita bukan parti kuku besi. Jadi pulang pada you lah. Dia kata pulang lah kalau kebaikan, kalau mendatang kebaikan. Bagi saya ini tak boleh disalahkan pada sesiapa. Dan ahli-ahli sekarang ni, sebab itu saya cakap terang, bahawa ahli akar umbi memang kecewa. Sebab waktu hari Majlis Mesyuarat Majlis Tinggi itu, daripada pukul 5 petang lah, telefon saya penuh. Orang duk bertanya bagaimana kedudukannya, apa keputusan dan sebagainya. Tambah-tambah lagi pula diumumkan pelantikan begitu. Jadi menimbulkan debaran dan sebagainya. Apakah UMNO ini akan withdraw? UMNO tak akan withdraw. Dari awal saya katakan, UMNO menghormati keputusan Perhimpunan Agung. Ini usul peringkat akar umbi. Pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, kalau tak ikut kehendak ahli akar umbi, masak dia. Ini cerita dia. Jadi soal individu saya katakan. Dan penerimaan tak boleh katakan penerimaan parti pesir. Ini bukan parti pesir ya. Jadi Majlis Tinggi dah buat keputusan. Ini mereka ahli akar umbi tentulah kecewa. Nah ini berlaku, tapi terpulanglah politik ini Dr. Aziz boleh sahkan pada saya penuh dengan liku-liku dan penuh dengan percaturan-percaturan tertentu. Dalam keadaan sekarang ni pun keabsahan tak ada pun boleh buat begitu. Malahan macam saya cakap sebentar tadi saya katakan bahawa biar 26 bulan ni nak mengadakan mesyuarat parlimen. Rakyat ingatkan persidangan parlimen. Actually keliru. Rakyat bertambah keliru. Apabila speaker mengeluarkan kenyataan 26 bulan ni mesyuarat. Kalau mesyuarat bukan persidangan. Dan notis saya nak tanya dengan Dato' Abdullah Sani. YB dah terima ke belum notis tu? Macam mana takkan notis tak keluar lagi? Kan? Belum lagi. Kalau notis tak keluar, ini bukan cap ayam ni, saudara. Jadi dalam keadaan begini. Dan kemudian keluar pula satu kenyataan yang terbaru bahawa persidangan parlimen akan bermula tak silap saya pada beberapa bulan September. Dan ini September. Jadi ini mesahkan bahawa mereka masih lagi madahnya berhelah. Saya nak jelaskan bahawa kita rakyat mengharapkan parlimen tu, Yang Berhormat, bukannya kita nak buang orang.
Rakyat nak supaya masalah rakyat yang dapat didengar. Rakyat tenat, moratorium tak dapat. Kumpulan wang simpanan pekerja sampai hari ini tak tuntas. Duit tak ada. Bagi tahu, kononnya ada bakunan. Sekarang ni rakyat menyumpah berbakul-bakul lah. Ini Datuk Sri. keadaannya. This is the reality. Datuk Sri, ya. soalan yang terakhir untuk pusingan ni maksudnya bolehkah saya rumuskan bahawa UMNO telah membuat keputusan tidak menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri. Ya. Tetapi akhirnya naib Presiden UMNO menerima jawatan itu. Ya. Makna kata naib Presiden UMNO tidak mematuhi keputusan Ya. parti. Ya. Okey. Terima kasih Datuk Sri. Saya lanjutkan soalan kepada Dr. Aziz Bari, Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Doktor, dalam waktu ni kita nampak antara permasalahan yang melanda negara ni sebab banyak pakai SD. Tubuh kerajaan pakai SD dan sebagainya kan, tanpa kita dapat menguji langsung pun keabsahan kerajaan itu di dalam sidang parlimen. Jadi kalau kita nampak pergolakan politik hari ni dia berkisar kepada soal pokok, iaitu soal keabsahan. Daripada awal lagi langsung kita tak tahu siapa yang bersama dengan Perikatan Nasional ini secara nama konstituensinya. Jadi kalaulah amalan ini, SD ini menjadi amalan dan juga kebiasaan dan langsung tidak dibawa untuk diuji di parlimen, macam mana doktor melihat perkembangan ini, doktor? Yalah, benda ni sebenarnya benda yang berlaku oleh kerana sistem parti kita semakin rapuh sebenarnya. Zaman sebelum ini sebelum 2018 sebagai contoh, tak timbul soal ini oleh kerana ahli parlimen akur dengan keputusan parti. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh presiden parti ataupun ketua parti di parlimen itu adalah keputusan ahli parlimen. Sekarang ini sebagai contohnya kita dah dengar sidang media oleh Presiden UMNO pukul 1 pagi ke apa benda ke. Besoknya kita dengar pula audio yang lain daripada Pasir Salak. Jadi mana satu yang betul kan? Lepas tu tahniah kepada naib presiden yang menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita tak tahu. Di satu pihak kata nak keluar. Lepas tu alih-alih tak nak keluar. Sebut soal timing tak betul lah. Bukan on the spot. Jadi ini satu perkara yang kita tak pernah tengok sebelum ini. Jadi soalnya bukan soal SD. Itu soalnya ialah soal ada cara berpolitik yang barangkali kita tak pernah tengok dulu. Jadi pada saya isunya bukan soal isu SD tadi itu. Dan mungkin saya nak singgung soal Mak Zahid Hamidi punya dia kata dia nak tukar Perdana Menteri. Kalau dulu walaupun sama juga maknanya boleh Hussein On tak jawatan, Tengku tak jawatan, dia dibincang dalam MKT UMNO, dibincangkan, okey saya nak tak jawatan, serah pada sianu sipolan-sipolan. Majoriti tak berubah, majoriti kat situ juga. Jadi tak kecoh. Jadi sekarang ini yang dia buat, dia tarik, dia robohkan rumah itu. Jadi dengan Perdana Menteri, dengan kerajaan, roboh sekali sebenarnya. Kalau dia kata dia nak tukar Perdana Menteri saja, pergilah jumpa dengan Tan Sri Mahyadin Perdana Menteri, jumpa, tolong tak jawatan ke macam mana, ataupun tukar orang lain ke macam mana. Itu cara dia, bukan dengan cara menarik sokongan. Jadi sebenarnya yang dibuat pun saya pun heran juga sebagai seorang veteran lama dalam politik. Takkan dia tak nak fikir begitu, bukan? Jadi isunya bukan soal isu SD. SD ni dokumen undang, apa masalahnya? Dia mengaku dan dia sign, tak sepatut timbul soal keraguan daripada segi apa yang dia nak. Masalah sekarang ini dia. SD itu ada ke tidak? Buat ke tidak? Suara. Sorry. Okay. Kita masih dalam konteks perbincangan yang sama, tapi kita akan masuk ke pusingan kedua untuk kita lebih mencerakinkan soal keabsahan dan juga SD yang kita sebut tadi, kesan dia nanti. Tapi bagi yang sedang menyaksikan kita punya siri bual bicara pada malam ni, saya nampak sambutan begitu baik, boleh nanti buat undian di bawah tentang apa yang kami utarakan. Boleh kongsi, boleh like dan juga boleh komen perbincangan kita pada malam ini supaya masyarakat dapat tahu dan juga dapat membuka segmen-segmen pemikiran mereka yang lebih meluas. Doktor sebut tadi soal SD, soal di parlimen dan sebagainya. Doktor, saya tertarik dalam penyelesaian jangka masa pendek. Saya tidak melihat
penyelesaian jangka masa panjang, sebab kita merasakan soal kestabilan ni hujung nanti tu serahkan balik kepada rakyat untuk membuat keputusan. Itu jangka masa panjang di hujung nanti. Tapi dalam waktu sekarang tidak sesuai sebab kita sedang berdepan dengan pandemik. Jadi untuk soalan itu, untuk mengelakkan blok-blok parti, sebab kalau kita nampak sekarang yang terbesar ada 3. Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Itu yang kita nampak yang besar lah, tidak termasuk GPS lagi. Dalam waktu ini untuk mengelakkan salah satu ni mengambil kesempatan dan sebagainya, jika berlaku undi di parlimen nanti dan akhirnya yang kita dapat adalah minority government, adakah doktor melihat itu adalah sebagai jalan keluar daripada kekesutan ni seperti mana yang berlaku di UK pada Februari 74, kemudian selepas dah agak stable, Oktober 74 itu diadakan kembali pilihan raya. Macam mana doktor melihat perkara itu? Saya tidak fikir dia semestinya mengambil jalan seperti itu, sebab waktu itu di UK ni dia punya majoriti hanya 3 saja waktu Harold Wilson. Harold Wilson menjadi Perdana Menteri kali yang kedua kan, yang selepas tu dia letak jawatan dan serah pada Jim Callaghan. Tapi saya melihat di Malaysia, saya rasa dia punya sikap tu kedegilan ataupun ideologi tu tak sekeras di UK kan. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ini kerajaan mesti ada, itu yang dimaksudkan sebagai the Yang Perdana Agung must have at all time a government to advise him. Dalam bahasa pasar, bahasa mudahnya ialah mesti ada kerajaan untuk memerintah negara, sebab Yang Perdana Agung tidak boleh memerintah sebab dia tidak dipilih, kena ada kerajaan. Jadi maknanya kerajaan mesti ada. Jadi kalau katakan di parlimen nanti kerajaan yang ada ditumbang, bukan, menjadi tanggungjawab Perdana Agung untuk melantik kerajaan yang baru. Kerajaan baru ini yang sekarang ini kalau daripada matematik ataupun daripada komposisi yang ada sekarang ini, yang paling besar yang saya dah katakan itu ialah Pakatan Harapan di 89, yang solid, yang tak ke mana-mana. Yang lain tak tahu, kan? Jadi 89 inilah seperti yang berlaku di Perak pada 2018 hari itu, yang perlu diberikan hak untuk membentuk kerajaan dahulu, ya. Kalau digagal bagi orang lain lah, blok lain lah. Tapi saya fikir kalau 89 ini potensi untuk mendapatkan 111 ke ataupun 112 cukup dekat dah, tak jauh dah. Dan saya fikir seperti yang kita faham ataupun budaya politik di sebelah sana, Sabah dan Sarawak tu agak mudah, bukan? Nak cari setakat dalam 30 lagi bukan susah, ya. Jadi saya tak fikir dia akan jadi minoriti, dan seperti yang kita tahu tak lama lagi, berbaki tak sampai 2 tahun pun, setahun lebih saja sudah boleh pilihan raya. Jadi saya rasa bukan isu kerajaan minoriti. Saya yakin kalau diberikan peluang, ketua pembangkang yang ada sekarang dengan 89 kerusi yang ada sekarang ini, dia boleh bentuk satu kerajaan yang ada majoriti. Tak semestinya kerajaan minoriti ataupun tak semestinya harus melalui kerajaan unity government. Saya tak nampak dia semestinya. Apapun cuba dululah. Apa yang takutnya. Jadi masalahnya sekarang sebab memang tak pernah berlaku lagi. Yalah, memang tak pernah berlaku lagi kan. Saya nak add ada Dr. Tibari bicara tadi. Dalam segmen ke bawah duli Raja-Raja, Majlis Raja-Raja tu, Kejayaan Pertuan Agong, dia menceritakan tentang perkara 6 itu, keabsahan itu mesti diwujudkan. Jadi di situlah antara yang Datuk Tibari bicara. Majlis Raja-Raja pun menyarankan bertitah sedemikian rupa. Dan saya yakin keabsahan itu, sebab di parlimen ni Datuk Doktor dan juga Datuk Seri Amir, dia Kamal Amir, dia sebenarnya untuk mengangkat isu tidak percaya ataupun percaya itu, speakernya berkuasa. Dan sebelum ni 25 yang mengatakan tidak percaya pun tak diangkat-angkatnya juga. Jadi masalah itu yang kita hadapi di atas pentadbiran tata kelola yang ada dalam parlimen. Saya nak respon pada apa yang Muhammad katakan ni, because speaker tu dilantik oleh di kalangan ahli dewan, bukan dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin, speaker. Jadi anda sebagai ahli parlimen, you have the absolute power. Rasa-rasa kau speaker tu tidak menjalankan tugas dengan baik, kalau ada majoriti rasa dalam kalangan dewan tu, why not usul ni tak percaya pada speaker? Buka aja sidang. I don't have a trust with the speaker. Saya nak tanya pada ini Dr. Azim. Maksudnya sebelum cerita tukar boleh. Yes, betul apa yang disebut oleh Datuk Seri Kamal Amir, betul. Sebab speaker itu tergantung kepada hayatnya, kepada ahli parlimen. Kalau majoriti tak nak lah.
Soalnya berani Ini atau tidak? Berani atau tidak? Itu aja. Soalnya betul. sekarang ada keberanian atau tidak di kalangan Ya. ahli-ahli parlimen Betul. untuk menukar speaker. Ya. Betul. Respon Datuk. Yang Muhammad Datuk. Ya. Ya, itu sesungguhnya perlu dibuat terlebih dahulu sebab itu jantung dia. Yes. Jantung parlimen itu speaker. Jadi kalau Ya. kita ahli parlimen, kalau kita ada menghadami tentang majoriti yang kita ada, why not? Buatkan usul untuk mengatakan menukar speaker untuk memudah cara untuk melengkap standing order dan juga menjalani tugas dalam peraturan perlembagaan. Saya bersetuju sangat-sangat. 100%. Jadi bagi saya saya merasakan ini tugas ketua pembangkang. Ketua pembangkang bawa usul, cari orang, bawa speaker dulu. Kerana saya melihat sekarang ni, kita ni dari segi perlembagaan kita ni, saya minta maaf nak tanya pada Dr. Aziz Bari lah kalau saya silap, please correct me. Bahawa kita ni mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Kita ada separation of power. Saya amat tersinggung bila saya dengar kenyataan bahawa speaker kena dengar apa kata pejabat menteri. Kalau speaker mendengar cakap-cakap ataupun arahan daripada pejabat Perdana Menteri, artinya speaker ni duduk di bawah eksekutif. Sedangkan tak berlaku, tak sepatutnya berlaku. Eksekutif, ketua kerajaan. Legislatif, ketuanya speaker. Judiciary, ketuanya ketua hakim. Jadi kadang-kadang sekarang begini saya tengok, apa hal kita ni? Dan saya nak tanya Profesor Pak Aziz Bari. Betul-betul, saya memang betul apa yang dikatakan oleh Datuk Seri itu, dan saya sebenarnya entah macam mana, waktu saya tulis PhD saya tahun 20 tahun, 30 tahun yang lepas, saya terfikir benda ni maknanya satu keadaan di mana Perdana Menteri ni degil kan, muka tembok tak nak turun walaupun tak ada majoriti. Lepas tu yang dia tanggung terpaksa proaktif oleh kerana ada Perdana Menteri yang degil ni kan. Lepas tu speaker ni pula jadi pak turut. Jadi memang saya pernah terfikir benda tu, dan saya fikir apa yang kita nampak sekarang ini satu cabaran bagi kita. Kita berani tak mengambil tindakan seperti yang dicadangkan. Doktor, satu lagi yang jadi masalah doktor kan, bila dalam situasi ni, semua usul nak tukar speaker ke, nak tukar Perdana Menteri ke, apa semua tu, dia akan jadi, kalau pembangkang yang bawa, dia akan jadi, kita mendahulukan usul-usul kerajaan. Jadi sampai bila benda ni tak selesai? Sampai bila benda ni takkan dapat dibahas di undi? Itu bab speaker ni selalunya bila bermula dengan sidang. Kalau dalam mesyuarat dan sebagainya, Mr. Chairman, I don't trust with you. Sebab dia ada usul. Dia ada usul. Ada usul. Ada usul boleh. Yang Muhammad ini Datuk Abdullah Sani, anda juga menukarkan Yang Muhammad Tan Sri Arif. Tan Sri Arif ditukar dalam kerajaan ada sekarang. Apabila ahli-ahli parlimen bersetuju untuk menukarkan beliau. Kerana dilantikkan Perdana Saat Harun. Dan sekarang ni kuasanya bukan pada Perdana Menteri. Sebab saya tengok dalam live ada kawan-kawan antara kita yang lantik speaker adalah Perdana Menteri. It is wrong. Yang melantik. Tapi Perdana Menteri mengusulkan lah hal itu. Usul satu hal. Tapi persetujuan ahli-ahli parlimen. Mereka adalah rakyat. Simple majority. Correct lah. Jadi parlimen berhak untuk menentukan. Dan usul ni boleh dibawa. Waktu ni masih ada lagi. Boleh dibawa. Tak ada masalah. Sebab itu saya kata sekarang ni, dalam keadaan begini Yang Berhormat, saya tengok awal mukadimah saya kata tadi, negara kita sekarang ni sakit. Kita sakit dengan perlembagaan, kita sakit dengan soal perundangan, kita sakit Perdana Menteri yang sakit, rakyat bertambah sakit. Ini yang membuatkan kita patutnya mencari doktor. We need to find a good doctor to do the correction. Ini bukan benda yang mudah. Menurunkan tak ada masalah, kan? Tetapi nak mencari pun satu hal lagi. Terpulanglah pada ini Yang Berhormat sebagai ahli parlimen. Bukan saya tak ada apa, saya memberi saja. Omar, minta maaf lah saya mencelah ni. Sebab kadang-kadang tak apa. Saya dalam keadaan saya kata geramnya, saya kata mana boleh begini. Jangan persedakan rakyat. Nah, bagi saya dan ini Yang Berhormat Dr. Aziz, saya tak suka kalau ahli-ahli parlimen, kalau menteri mempersendakan rakyat. Jangan anggap rakyat kita ni dungu. Rakyat kita ini studi ni semua di ujung jari. Kita boleh buka perlembagaan. Yang Muhammad sebut tadi perkara berapa? 34. Kita boleh tekan keluar 34. Tapi yang ada sekarang ni, hari-hari yang kita tengok, mereka menyatakan seolah-olah kita ni tak tahu apa-apa. Bahawa what they are doing is correct. Zaman menteri, zaman pemimpin itu betul sudah over. Pemimpin tak semestinya betul. Ini pandangan saya lah. Datuk Seri, bila Datuk Seri cakap tentang hak rakyat itu, saya melihat dua perkara. Pertama, kunci
sewaktu sidang media Presiden UMNO itu, beliau menyatakan tentang 7 perkara kegagalan kerajaan. Macam-macam gagalnya kerajaan ini. Memberi satu isyarat bahawa no turning back. Dia takkan ada U-turn dah sebab dah gagal. Itu pasti. Itu pasti. Apa yang dilafazkan oleh Presiden itu jelas. Itu ketetapan bukan hanya Perhimpunan Agung, begitu juga ketetapan Majlis Tinggi. Dan dari segi penghayatan, Presiden melontarkan apa yang diputuskan oleh mesyuarat. Jadi ketetapan UMNO jelas bahawa kita melihat segala-gala sekarang ini gagal. You buat COVID, okey, nak vaksin. Banyak tempat dapat vaksin. Kemudian dia minta perintah darurat. Walaupun kita katakan besar kemungkinan okey, tak juga selesai. Sekarang ni rakyat terkurung. The most important, why must you present me in my home? Saya tak ada chance nak minum kopi dekat dengan Dr. Aziz Bahari. Saya tak peluang nak makan nasi berani dekat pejabat dan Yang Berhormat Datuk Laksani. So these are the things. Ini kita, bagaimana rakyat tak boleh cari kerja. The problem, Omar, saudara mesti jelas. Saya bagi tahu terus terang lah, saya amat bersimpati dengan rakyat. There is no source of income. Betul. Soal you bagi makan, okey. You bagi beras, you bagi tepung, you bagi gula. Mana lauknya? Okey. Masakannya mesti ada segala rempah ratus dan sebagainya. Where are all these ingredients untuk menjadikan makanan? Rakyat nak makan. Beside of that, rakyat nak duit. Rumah nak kena sembayar sewa. Semalam satu wanita bagi tahu dia dah 2 bulan kena halau. Dia nak duduk di mana? Ini Datuk Seri, yang kita sedih bila kita sama-sama, mungkin kita berbeza dari sudut politik di dalam seri ni, tapi dari segi hak rakyat, keutamaan rakyat, kebajikan rakyat, apabila rakyat angkat bendera putih, memberi satu isyarat jelas, begitu sesak mereka. Tiba-tiba hari ni Perdana Menteri yang masih belum dapat ditukar, masih belum tak jawatan tu, dia kata apa? Tak payahlah angkat bendera putih ke, bendera hitam ke, nak angkat bendera biru tak apa. Dia nak kempen lagi kat situ, Datuk Seri. Dia dah macam apa? Rakyat ni dah rasa sesak sangat dah ni. Kan? Tapi dia tak ada langsung rasa humanity tu. Tak ada timur. Ya, kita mempunyai orang yang tak ada, saya rasa dia tak memikirkan langsung soal rakyat. Saya amat sedih dalam keadaan sekarang ni. Amat berbeza. Terima kasih. Datuk. Dia kadang-kadang panelis moderator pula rasa nak cakap pula rasa. Saya panjangkan soalan. Geram. Saya panjangkan soalan kepada Yang Berhormat Datuk. Datuk, kita bicara soal kerangka parlimen yang kita sebut tadi. Walaupun yang di-Pertuan Agong gesa parlimen dibuka dan usul-usul boleh dibentang, dibahas dan diundi. Namun terdapat urus sidang yang 5 hari ni kita tak nampak, seolah-olah umpama sekadar perbentangan je. Kita tengok kan nak bentang tentang pemulihan lah, vaksinasi lah dan sebagainya. Kita nampak itu je. Jadi Datuk kata still masih tidak menerima notis sidang. Macam mana Datuk melihat apa yang Tuanku cakap langsung tidak diikuti, lepas tu dimanipulasikan juga sekadar jadi pembentangan dan merendahkan ruang Dewan Parlimen itu, Dewan Rakyat itu yang sepatutnya jadi medan perbahasan timbang-tara dua pihak. Datuk. Seperti mana yang awalnya sarana titah kepada Tuanku yang di-Pertuan Agong minta persidangan itu dilakukan dengan keadaan segera. Itu titah Tuanku yang tidak boleh diabaikan. Kemudian keduanya Majlis Raja-Raja menegaskan bahawa persidangan parlimen itu perkara 8 segera wajib disegerakan. Tetapi yang malangnya ialah apabila speaker yang sepatutnya independen berdiri di atas legitimate sendiri perlu membuat keputusan tanpa merujuk kepada kuasa eksekutif. Tapi ini tidak berlaku dan saya percaya bahawa speaker ni sebenarnya sudah menjadi seorang yang derhaka kerana dia tidak mengikut perintah ke bawah duli raja-raja yang telah pun memutuskan disegerakan dan diberikan persidangan itu berpandu kepada 7 perkara yang telah pun diutarakan oleh pemegang Mohon Besar Raja-Raja yang menjelaskan bahawa keabsahan itu wajib diutamakan untuk dilancarkan sebagai negara yang stabil, kerajaan yang stabil. Dan ini sudah menjadi satu apa dipanggil hukum wajib yang perlu dituruti oleh kedua-dua pihak ini termasuk eksekutif. Tetapi tidak berlaku begitu. Maka saya tidak mendapat satu notis mesyuarat mengikut peraturan 11, dia mesti memberikan notis itu dalam masa 28 hari.
Tetapi tidak berlaku begitu. Dan sekarang ini saya melihat bahawa ini menjurus kepada mesyuarat saja yang membentangkan soal beberapa perkara yang tidak langsung menjiwai atas tintah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Dan ini juga melanggar di bawah artikel yang saya takut nak menyebut, tetapi saya simpan dulu. Saya minta Datuk Dr. Azli Bari pun janganlah bicarakan soal ini akan merumitkan krisis perlembagaan. Dan saya lebih menjurus kepada peranan dan tugas yang perlu dimainkan. Description speaker itu sendiri perlu ditegaskan. Speaker kena buat keputusan berpadu kepada arahan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bukan mendengar cakap daripada ketua majlis. Ketua majlis itu dia kuasa eksekutif. Dia tidak terkait dengan legitimate. Jadi ini yang kita kena faham dulu. Kemudian yang masalah kita ni 26 hari bulan, 5 hari ini mesyuarat apa sebenarnya? Perbahasan tidak dijelaskan begitu ketara. Mula-mula nak pakai hybrid. Perlembagaan kata Dr. Dr. Azli Bari tak boleh pakai hybrid sebab tak ada dalam perlembagaan. Dah, dan itu diketepikan. Sekarang ni kita guna fizikal. Memang kena fizikal. Sebab itu dalam perlembagaan kata fizikal. Ahli-ahli yang buat yang hadir dalam Dewan Rakyat. Kena faham, yang hadir. Jadi alasan apa sekalipun kita pergi kepada masalah 26 hari bulan ini, apa maksudnya? Dan saya tak tengok agenda dia apa. Tak datang notis pemberitahuan. Tak ada notis pemberitahuan. Setakat ini tak ada notis ya Muhammad. Tak ada notis untuk pernah. Tak ada. Dia tak ada notis. Dia umumkan di luar tu tidak merungkaikan standing order. Standing order memberitahuan itu mesti dilakukan. Kalau dia kata semua orang tahu, takkanlah 33 juta semua ahli parlimen nak umumkan dalam cara terbuka. Pakai akal lah, bijak sikit lah. Tak banyak tu bodoh tu simpanlah dalam kocek ni. Pandaikan sikit lah diri tu. Kurang-kurangnya tahulah tentang what is the mean by standing order, what is the constitution. Orang budak sekolah menengah pun boleh elaborate di detail. Tak hari, tak malam Dr. Azli Bari duk bercakap tentang perlembagaan Datuk Seri Amir Kamal Habib bercakap tentang kehendak rakyat, tangisan rakyat. Orang dah jadi masak dah jadi profesional dah dalam keadaan ini sedemikian. Ya, seperti mana yang telah pun diberitahu oleh Azli Bari sebelum ni. Daripada zaman saya dengan dia dulu kempen, dia kata perlembagaan ini mesti dihadami, mesti dipahami, mesti didebat, mesti diberi pembahasan. Itu sekarang berlaku sekarang, Doktor. Dah berlaku sekarang ni. Jadi saya nampak bahawa kebodohan yang dilihat itu sebenarnya janganlah menjurus kepada pelanggaran standing order dan juga perlembagaan. Saya minta tolong jadi codek sikit lah. Umar, terima kasih. Terima kasih, Datuk. Saya nak menambah. Saya nak bertanya dengan daripada Dr. Azli Bari bahawa yang paling penting ni Parlimen bersidang nak meluluskan soal kewangan negara. Duit negara ini 10 sen pun kalau nak dipakai, nak digunakan mesti mendapat kelulusan daripada Parlimen. Kalau kita melanggar benda ini, apa kata Monetarium of the World, IMF akan melihat bagaimana tentang kedudukan currency kita. Sebab itu saya melihat apa yang dilaporkan oleh Bloomberg itu ada relatednya bahawa kerajaan kita ini berbelanja yang kita tak tahu. Okey, dan tidak ada sesiapa yang boleh check and balance. Yang Menteri Kewangan boleh buat pengumuman. Kita tak tahu pengumuman. Lepas tu macam kita tengoklah yang 2-3 malam lepas ada orang berpertikaikan. Ada menteri tu kata kerajaan bagi duit 500 bilion. Kita nak tanya apa pasal 500 bilion sedangkan kita kira-kira lebih kurang 600 bilion. What happened to that 600 billion? Betul. Apa jadi pada 600 bilion tu, Omar? Itu saya nak tanya pada Dr. Azli Bari, dari perlembagaan. YB Doktor, saya rangkumkan soalan-soalan itu sebab dia berkaitan dengan perlembagaan secara khusus dan saya juga nak tarik perhatian Doktor. Satu tadi Datuk Seri Kamal Amir sentuh tentang urusan keuangan itu. Kan, itu pertama. Yang kedua, Datuk Abdul Hassani sentuh soal pertindihan eksekutif dan juga legislatif dalam hal ketua mesyuarat dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan saya juga nak tarik secara rumusannya dalam konteks ini, sekiranya demokrasi berparlimen dan juga perlembagaan itu terus dimanipulasi demi memenuhi tuntutan setengah pihak yang kalau kita tengok tidak langsung dia tidak secara tidak langsung mengheret negara pada krisis perlembagaan. Jadi sekarang rakyat tidak nampak dia punya kesan yang sangat serius terhadap krisis perlembagaan itu kepada diri rakyat. Jadi mungkin doktor boleh menjadi jambatan untuk memberi pencerahan bahawa berlaku krisis perlembagaan ini akan memberi kesan besar kepada rakyat itu. Silakan Dr. Aziz Bari.
Ya, Saudara Umar, apa yang dibangkitkan oleh Datuk Abdullah Sani dengan Datuk Seri Kamal Amir tadi memang wajar, dan saya fikir memang berlega dalam kepala kebanyakan rakyat kita. Cuma masalah yang saya rasa memang payah dirongkai ialah bahawa perlembagaan memberikan kuasa kepada parlimen itu sendiri untuk menentukan prosedur dan juga perjalanan sidang dia. Nak panggil dia mesyuarat ke sidang ke apa ke, itu hak dia. Mahkamah tak ada kacau. Kan? Cuma kita sebagai rakyat, sebagai orang yang bertamadun, kita boleh bezakan di antara majlis taklimat dengan perbahasan. Tapi bagi undang-undang, benda itu tak ada. Kan? Kalau parlimen kata taklimat itu perbahasan lah. Tak ada siapa yang boleh menafikan atau mempertikaikan. Jadi soal sah tak sah tu tak timbul lah. Tinggal lagi seperti yang saudara kata tadi, kalau begitulah berlakunya, maksudnya tutur tata kelola tak dibincangkan secara tuntas, bukan? Tidak ada ketelusan, legitimasi kerajaan pun tidak diselesaikan di situ. Jadi parlimen kita jadi kangaroo court lah. Ataupun parlimen kangaroo lah. Dan kita tak usah katalah parlimen kita ni first class ke benda ke, bukan? Jadi kita yang nak menentukan. Jadi sebenarnya bergantung juga kepada majoriti ahli di parlimen. Apa yang dia penat nanti bila parlimen betul-betul bersidang nanti. Sebab memang segala rungutan dan juga keluhan yang disuarakan tadi betul. Tinggal lagi akhirnya bergantung kepada ahli di parlimen. Sama ada dia nak mengekalkan speaker yang aneh ni ke ataupun apa ke, pulang dari parlimen. Tapi itu yang masalahnya, sebab bila sampai kepada bertindaknya, saya tengok kadang-kadang di situ yang mengecewakan. Sebab kalau majoriti tak suka dia, kenapa tak buang dia kan? Apa kuasa Perdana Menteri untuk kekalkan dia? Saya pun tak faham kenapa dengan tiba-tiba sekarang ni kedudukan Perdana Menteri sebagai ketua majlis itu dibesar-besarkan. Seolah-olah dia lah kontrol parlimen, dan ini satu perkara yang agak janggal, sebab dia bersegi teori pemilihan kuasa sebenarnya kerajaan yang ada tu adalah milik parlimen. Parlimen yang menentukan dia wujud atau tidak, dia berterusan atau tidak. Bukan Perdana Menteri, bukan kerajaan yang kontrol parlimen, sebab parlimen tu Dewan Perundangan, legislatif. Kerajaan tu eksekutif. Jadi macam mana pula kerajaan boleh kontrol eksekutif kan? Itu yang persoalan yang berulang-ulang kali kita bincang pada malam. Tetapi selagi ahli parlimen tidak berbuat apa-apa untuk menunjukkan kuasa parlimen kepada kerajaan, ya, maknanya parlimen itu yang mengawal, yang menentukan hidup mati kerajaan, maknanya akan dilema ataupun krisis yang disebut oleh Datuk Seri itu akan berterusan. Dia tidak akan terungkai lah kalau begitulah sikap ataupun tindakan ahli parlimen kita. Datuk YB Doktor mungkin boleh kongsikan sikit pencerahan apa yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Kamal Amir tadi tentang beberapa perkara. Sebagai contohnya yang disebut tentang keuangan. Macam mana? Yalah, diguna pelbagai dibelanjakan macam-macam, tapi sehingga sekarang langsung tak dibentang, langsung tidak. Jadi apa dia punya kesan secara langsung? Sebab kalau kita mengambil bahawa parlimen darurat telah berakhir pada 1 Ogos. Jadi maknanya dia kena bincang belanjawan ataupun bajet untuk yang akan datang. Dia tidak boleh lari, ya. Jadi saya rasa lepas ini dia akan berbalik pada asal lah, dan kerajaan terpaksa menjawab dan juga pergi ke parlimen lah. Dah tak boleh nak lari lagi lah. Cuma setakat ini kita belum jelas lagi bila tu je. Tapi dah dekat lah, sebab ini dah masuk dah dekat Ogos dah. Lepas tu September dan Oktober dan November. Belanjawan untuk tahun depan perlu dibentangkan. Terima kasih atas pencerahan Doktor, sebab apa yang kita cakap ni adalah banyak studi. Walaupun ada yang sebutkan bahawa dia akan mungkin gunakan 6 bulan daripada darurat itu untuk cover belanjawan, tapi saya fikir itu satu perkara yang keterlaluan lah. Tapi ni kalau ni Doktor dah sebut, orang tengah terdesak, Doktor pula sebut macam ni, mungkin dia akan mungkin lah. Kan? Sebab dia dah sebut dah, memang dah dibincangkan pun. Tinggal lagi kita harap tidak berlaku lah. InsyaAllah, sebab kalau dia berlaku, dia akan mengheret negara dalam keadaan ketidaktentuan yang jauh lagi serius daripada apa yang berlaku hari ini. Jadi sebagai
dia hujung soalan terakhir. Saya lanjutkan kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Mungkin kita lari sikit daripada isu parlimen itu, kita lari sikit daripada isu soal keabsahan Perdana Menteri degil tak jawatan. Kita lari sedikit daripada situ, kita melihat soal pengganti. Kita bicara tentang apa yang berlaku pada hari ini, namun ada seorang bekas Perdana Menteri masih lagi menyebut nama-nama lain. Ada yang sebut nama Menteri Kanan itu, lepas tu ada yang sebut anak sendiri adalah the future Prime Minister of Malaysia. Untuk rekod, semua yang disebut-sebut nama daripada awal selepas dia tu, semua gagal. Dia sendiri yang sebut, itu semua gagal. Sekarang dia nak cadangkan orang lain. Nampak macam asalkan bukan Anwar Ibrahim. Jadi mungkin Datuk Abdullah Sani boleh beri komen sikit dalam hal itu sebagai penutup untuk malam ni. Terima kasih Omar. Tadi pun saya dapat komen untuk saya punya press release saya berkenaan dengan statement yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tun Mahathir Mohamad dan memperlihatkan bahawa pandangan dan juga bicaranya tadi begitu luar biasa sasarannya. Banyak sangat yang menipu. Jadi saya tak tahu punca daripada krisis ini bermula daripada dia letak peletakan jawatan dia. Dia mengundang banyak masalah-masalah sampai hari ini kita berdepan dengan dalam keadaan krisis perlembagaan dan juga dalam suasana COVID yang kali kita berdepan dengan keadaan yang sungguh serius. Jadi tiba-tiba dua-tiga nama disebut, dua nama disebut sebenarnya. Satu namanya Datuk Seri Azmin Ali, satu namanya anak dia sendiri. Anak dia sendiri yang dekat Kedah pun tengok sendirilah, bukan saya nak pelekehkan. Jadi orang kata ada mata tengok, ada telinga dengar. Ini yang masalah sekarang ni. Jadi apa yang saya nampak ialah ketidakkebolehan itu sebenarnya. Apa masalahnya Tun Mahathir ni? Saya pun tak faham masalah ni. Sudahlah 22 bulan you dah jadi Perdana Menteri, sudahlah. Bagi orang lain pula. Apa? Selain daripada dia tak boleh orang pegang jawatan ni. Selain daripada dia tak boleh selesaikan masalah COVID ni. Oh, saya seorang saya yang boleh. Siapa yang boleh determine you boleh ke tak boleh? Yang determine dia rakyat. Rakyat kalau hidup senang maka berjayalah. Kau you punya polisi you. Kalau rakyat derita dan sengsara, gagallah you sebagai pentadbir. Jadi persoalan sekarang ni, adakah dia ini melonjakkan nama-nama yang dibawa? Macam Datuk Seri Azmin Ali, contoh Azmin Ali ni, orang susah sekali. Konon-konon pergilah dekat Johor lah, pergi merata-rata ni untuk mencari pelabur. Yang pelabur kat dalam negara pun nak lari. Kemudian diumumkan 500 bilion untuk diperuntukkan daripada COVID-19 dalam perbelanjaan keseluruhan. 500 bilion. Rakyat dapat ke tak dapat ni sebenarnya cerita ni. Rakyat makin susah, makin merana. Pekerjaan tak ada, rumah nak kena lelong, kereta nak kena tarik, anak tak sekolah. Lepas itu nak makan pun bertatih-tatih. Ni apa ni? Lepas tu pula siapa yang jaga meeting? Siapa jaga? Dia jaga. Orangnya gagal nak diangkat sebagai Perdana Menteri. Hancur negara ni. Yang keduanya, kebolehan Bukri. Lepas tu ada kait pula dengan si Hisham pula. Allah, Hisham ni Datuk Kamal Amin sendiri faham lah. Saya nak kata lebih-lebih sangat, saya pun bukan. Tapi sebagai rakyat, saya kena penjelasan. Macam kes-kes yang melibatkan kapal perang, melibatkan helikopter ni, apa dah jadi? Berbilion-bilion. Ini masalah negara. Orang macam ni nak diangkatnya. Rosak negara ni. Makin parah dan deritanya negara. Bak kata Datuk Kamal Amin, kita ni sakit. Negara kita sakit. Pemimpin kita sakit. Datuk Mahathir bagi idea ni pun sakit. Yang tak boleh kita nak cari ubat. Diorang ni bukan dia pun jadi tukang doktor ubat. Diorang ni akan dia dipanggil sebagai menguruharakan lagi. Tak apa dia masuk candu ke apa dalam tu, mampus kita minum nanti. Terima kasih. Itulah kaedah yang saya nampak. Terima kasih. Itulah kaedah. Tapi saya tentang keras apa yang dicadangkan oleh Tun Mahathir Mohamad itu langsung tak masuk dalam kategori kelayakan itu sendiri. Saya tak tahulah kalau Datuk Seri Kamal Amin ataupun Nazir Bari bersetuju dengan nama-nama yang disebut oleh Tun Mahathir itu sebagai Perdana Menteri. Kita kena faham. Saya nak cerita je Omar, kita kena faham betul. Orang yang jadi Perdana Menteri ini mesti orang yang telah diuji kebolehan dia. Kebolehan ini perlu direalisasikan atas track record dia. Barulah kita ada keyakinan. Pelabur ada keyakinan. Ini pelabur bagi kita amaran nak lari ini. Kalau tak betulkan sistem yang kita ada, dia mampus. Sekarang ini dah 1 juta orang kena buat kerja. Besok 2 juta, 3 juta orang kena buat kerja. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi negara kita ni? Habis
habis rosak semua. Terima kasih. Itu dia cadang pula benda yang mengarut ni, lagi rosak. Terima kasih ya Muhammad Datuk. Itu antara apa yang sedang berlaku pada hari ini yang mengunsingkan. Sebab kalau kita sentuh soal dengan soal pelabur dan sebagainya, Perdana Menteri berkeras untuk tak nak letak jawatan ni bukan rakyat. Rakyat bolehlah dia duk main-main macam ni kan. Tetapi negara luar, investor itu semua, dia teliti. Dia lihat, dia analisa, dia perhalusi apa jua tindakan yang berlaku dalam negara. Soal pendirian kerajaan berkeras, Perdana Menteri berkeras untuk nak letak jawatan walaupun majoriti telah dia ada. Itu semua memberi satu keyakinan kepada negara luar sama ada nak melabur ke tak nak. Jadi sebagai penghujung siri forum kita pada malam ini, saya berikan 2 minit untuk setiap ahli panel untuk memberikan respon dan juga rumusan terhadap perbincangan kita pada malam ini. Saya mulakan dengan panelis pertama yang tadilah, Yang Berhormat Dr. Aziz Bahari. 2 minit, Yang Berhormat. Terima kasih saudara Umar. Kita akan melalui saat yang mungkin lebih genting dengan penambahan kes COVID yang tinggi hari ini. Dan kita akan melihat apa yang akan berlaku di Parlimen. Kita harapkan ahli Parlimen kita dapat membuat sesuatu yang baiklah untuk memastikan bahawa negara kita tidak terus-terusan berada dalam suasana yang tidak menentu inilah, dan kita harapkan majoriti ya, sebab itu yang penting, majoriti sanggup mengambil tindakan yang berani, termasuk untuk merubah speaker itu sendiri supaya isu legitimasi dan sebagainya dapat diselesaikan secepat mungkin, ataupun sebab itu pun dah lewat kan, sepatutnya kita nak cepat, tapi oleh kerana kita terpaksa ataupun tak boleh lagi daripada speaker yang ada sekarang, maksudnya kita terpaksa ikut lenggok mereka, tapi kita harapkan selepas itu kita dapat menentukanlah nasib ataupun keadaan negara kita dengan cara yang sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Ya Berhormat Dr. Aziz Bahari. Saya panjangkan kepada Datuk Seri Kamal Amir. Silakan. Ya, saya Umar sebagai penutupnya, saya melihat benar-benarnya saya gusar. Semalam saya memberi pencerahan kepada warga internet apa semua. Saya gusar melihat bahawa hari-hari yang semakin suram pada negara kita. Kita suram dari segi ekonomi, kita suram dari segi pentadbiran. Sebabnya kerana pimpinan tidak mempunyai 2 aspek yang paling penting. Yang ini saya berkeyakinan kalau saya lontarkan, Dr. Aziz Bahari juga akan setuju. Sebagai seorang pemimpin, dia mesti ada moral. Dan kedua, dia mesti ada integriti. Kalau pemimpin tak ada moral, itu dah masalahnya tu. Kahwin dekat Siam pun boleh pakai telefon. Dia moral lah, dari segi moral. Kemudian kalau pemimpin itu tidak mempunyai integriti, dia tahulah sepatutnya kalau orang tak suka ke dia dan sebagainya. Dan duit rakyat janganlah dipelahap macam duit mereka sendiri. Ini paling penting Zoma. Sebab itu saya mengharapkan satu ketika nanti kalau ada musim pilihan raya mendatang ini, tiap-tiap parti harus mendatangkan calon-calon mereka yang mempunyai moral yang baik dan yang ada integriti. Tanpa itu, kita nak membina. Negara kita bukan besar mana pun nak berbandingkan dengan China. Bila kita kena COVID, negara kita ni sebesar Wuhan aja pun, Saudara Umar. Tapi mereka boleh berjaya menyelesaikan masalah Wuhan total. Tapi negara kita yang kecil ini pun tak selesai kerana pimpinan. Berkali-kali saya katakan, dalam soal ini, dalam tempoh 2 minit ini, saya mengharapkan bahawa perlulah dicari seorang betul-betul doktor yang faham untuk merawat sakit yang dialami oleh rakyat, sakit yang dialami oleh negara, dan sakit yang dialami oleh pimpinan-pimpinan yang sedia ada. Kalau perlu tukar. Ini yang pada pandangan saya, Umar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat berkomunikasi dengan saya. Saya tengok dalam FB Live ni, ramai juga memberi komen dan sebagainya. Saya lihat apa ini. Saya mengharapkan kali ini supaya Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani di Parlimen nanti beliau akan terus lantang dan memperjuangkan soal rakyat. Dan juga begitu juga pada Dr. Aziz Bahari, Yang Berhormat Dr. Aziz Bahari, walaupun berada di tingkat Dewan Negeri, tapi jangan biarkan, sebab saya lihat pimpinan yang begitu bersuara banyak adalah Duli Amalia, Tuanku Sultan Perak begitu besar melihat rakyatnya. Dan saya mengharapkan bahawa Dewan Undangan Negeri Perak harus mencetuskan sesuatu yang lebih baik dari segi perundangan, dari segi perlembagaan dan sebagainya. Kita mengharapkan ada
cetusan-cetusan dan pimpinan akan datang. Perlulah mencari mereka yang calon untuk jadi wakil rakyat akan datang itu perlu diperhalusi. Saya tak ambil kisah siapa yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Kamal Amir di atas pencerahan, di atas pandangan dan juga kritikan beliau dalam soal apa yang berlaku yang kita bincangkan pada malam ini. Dan yang terakhir, Datuk Abdullah Sani, silakan. Terima kasih, Ahmad. Allah tidak akan merubah nasib kaum itulah akan merubah nasibnya. Harus diingat bahawa kerajaan hari ini melahirkan keadaan yang penuh kritikal. Rakyat ada yang dah bunuh diri, ada yang sengsara, ada yang merana, dah hilang pekerjaan dan sebagainya. Sudah sampai waktunya Perdana Menteri meletakkan jawatan dan beri ruang kepada orang yang betul-betul ada kepakaran yang membolehkan negara ini diselamatkan. Negara kita sudah menjadi negara yang tenat dan kita sekarang berada dalam keadaan yang sungguh kritikal. Saya mengharapkan bahawa keadaan mendatang ini diberikan Allah SWT kesempurnaan dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini, dalam rakyat yang sungguh keluh kesah dengan keadaan yang kesihatan yang cukup terganggu, mentalnya cukup tertekan. Maka yang demikian jangan kita biarkan rakyat merana selanjutnya. Dan saya minta Perdana Menteri fikirlah anak cucu mereka. Fikirlah anak cucu kita. Besoknya bila disebut nama sekian sipolan-sipolan anak cucunya, orang akan melihat akan bawa keturunan yang tidak begitu memberi rangsangan kebaikan. Jika kita kena insaf bahawa tindakan kita hari ini mencerminkan anak cucu kita. Maka saya merumuskan bahawa sesungguhnya dalam kehidupan ini kita di barat roda. Ketika kita di atas, sedarlah diri di bawah itu masih ada. Bila kita di bawah, harus insaf bahawa kita sekarang ini telah diuji oleh Allah dengan keadaan yang sungguh luar biasa keadaannya. Maka kalau tidak ada keupayaan, saya mohon letaklah jawatan. Janganlah main sandiwara hitam. Dikatakan bahawa nak biru, nak bendera biru ni. Ini bukan lawak jenaka lagi lah. Ini waktunya rakyat inginkan penghidupan yang lebih selesa dan dijamin masa depan mereka lebih stabil dan memberikan kebahagiaan kepada semua dalam negara kita ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dr. Aziz Bari, Pakar Perlembagaan merangkap Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak yang saya kasihi, Datuk Seri Kamal Amir, veteran UMNO, mempunyai pelbagai pandangan bernas untuk dikongsikan bersama kita pada malam ini. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada semua penonton, keputusan undian seperti mana telah saya nyatakan peringkat awal tadi. Undian kita tajuknya adalah, adakah Muhyiddin Yassin perlu letak jawatan? Faktor atas faktor kegagalan kerajaan dan juga tiada lagi majoriti. Di Facebook 92% bersetuju beliau perlu letak jawatan, dan juga di Twitter 98%, 98.1% bersetuju untuk beliau perlu letak jawatan. Makna kata ini adalah gerakan rakyat, ini adalah satu gerakan besar-besaran. Kalau kita dapat lihat di Facebook kawan-kawan, di social media kawan-kawan, orang yang tak pernah ambil tahu hal politik pun dah mula dah angkat bendera hitam, dah mula dah letak hashtag kerajaan gagal. Ini adalah satu perkembangan yang menarik, bukan hanya kerana mereka melawan kerajaan, tetapi mereka cakna dengan apa yang sedang berlaku, yang sedang berlegak dalam negara. Dan kalau kita lihat tadi antara perincian ahli-ahli panel berkenaan dengan perlembagaan, tentang moral dan integriti pemimpin, imej negara di mata dunia, kerajaan, siri kegagalan kerajaan, dan kita mengharapkan ada satu khabar baik sebelum sidang parlimen nanti berlangsung. Jadi saya kira sampai situ saja. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan sepanjang kita bersama dalam forum ini pada malam ini. Saksikan lagi kami pada minggu hadapan, hari Khamis 9 malam. Bicara kita adalah bicara rakyat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.